KPLB sedia RM6.5 juta untuk PPRT orang asli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Ini Berita Parlimen. Baik, Dewan Rakyat hari ini menyaksikan 3 rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2022 peringkat jawatan kuasa diluluskan, iaitu bagi Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Wilayah Persekutuan serta Kementerian Alam Sekitar dan Air. Perkara itu diputuskan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun menerusi undian suara majoriti. Kelulusan itu membabitkan peruntukan RM3,520,264,300 anggaran perbelanjaan mengurus 2022 bagi Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Kementerian Wilayah Persekutuan RM256,601,400. Manakala Kementerian Alam Sekitar dan Air RM565,535,200. Terdahulu, Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mazir Khalid, Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim dan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menggulung perbahasan bagi mewakili kementerian masing-masing. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB memperuntuk RM6.5 juta bagi PPRT orang asli pada 2022. Ia antaranya melibatkan 48 unit binaan baru dan 237 unit baik pulih. Menterinya Datuk Seri Mazir Khalid berkata jumlah itu meningkat 47.9% berbanding 2021. Diperuntukkan 2022 sebanyak 5 juta bagi program bantuan rumah orang asli. Jakwa Pahang telah mengenal pasti sebanyak 600 unit untuk mendapat bantuan baik pulih. Dan justru itu dengan peruntukan sebanyak 910,000, Jakwa Pahang berupaya merancang untuk sebanyak 70 buah rumah baik pulih disasarkan pelaksanaan 30 projek baik pulih. Beliau berkata demikian ketika menggulung RUU Perbekalan 2022 peringkat jawatan kuasa. 147 daripada 853 perkampungan orang asli di seluruh Semenanjung masih tidak menerima bekalan elektrik. Di Pahang melibatkan 61 buah kampung dengan 42 daripadanya di Cameron Highlands. Sehubungan itu, KPLB dan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOWA sedang berusaha menyediakan kemudahan tersebut dan pembangunannya dilaksana secara berterusan. Bagi tahun 2022, beberapa siri perbincangan di antara TMB dan juga NGO bagi bekalan alternatif tenaga solar dan membangunkan mini hydro sedang diusahakan dan bakal dilaksanakan di pos Lenjang, Titom, Lemoy dan beberapa perkampungan di pos Senderut. Bagi tahun 2022, perancangan peruntukan sebanyak 95,000 akan dibelanjakan bagi melaksanakan sebanyak 2 projek pembekalan elektrik di negeri Pahang. Pemasangan meter elektrik di Kampung Gerigih Bera, Pahang, 50,000 dan pemasangan meter elektrik di Kampung Sungai Dua, Hulu Bentung, Pahang, 45,000. Baik, mengenai bekalan air, Datuk Seri Mazir berkata 303 daripada 853 kampung orang asli di Pahang menggunakan air terawat, manakala 403 lagi menggunakan sistem alternatif. Katanya, JAKOWA Pahang sentiasa berusaha menyelesaikan isu tersebut dengan mengadakan sesi libat urus dengan pihak terlibat. JAKOWA Pahang akan mengenal pasti dan mencadangkan senarai kampung orang asli untuk diangkat dalam permohonan projek bekalan air luar bandar dan kelulusan cara berperingkat berdasarkan kelulusan peruntukan kerajaan pusat kepada kementerian dan JAKOWA. Tahun 2022,
2,483,190 diperuntukkan untuk melaksanakan 9 projek bekalan terawat bagi negeri Pahang dan lokasi kampung orang asli Terbabit yang akan dikenal pasti sewajarnya. Menerusi skim pembangunan kesejahteraan rakyat, 384 juta ringgit diperuntukkan pada 2022. Daripada jumlah tersebut, 361 juta diperuntukkan untuk melaksana bantuan PPRT. 178 juta komponen bina baru, 182 juta untuk baik pulih yang melibatkan 13,956 buah rumah dan manfaat 69,000 ahli keluarga. Ini saya bercakap keseluruhan bajet lah, Yang Berhormat. Manakala 10 juta disediakan untuk program latihan kemahiran dan kerjaya PLKK, 10 juta untuk program peningkatan pendapatan PPP, 2 juta untuk program komuniti sejahtera PKS dan 1 juta untuk program bina insan yang dijangka akan memberi manfaat 3,610 peserta dan lebih 88,000 ahli isi rumah golongan B40. Cuti khas peristiwa yang diberikan kepada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan esok sempena kejayaan pasukan KL City FC menjuarai Piala Malaysia dibuat mengikut undang-undang. Perkara ini dimaklumkan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Kita menang di Kuala Lumpur. Terima kasih. Dan kita terima kasih sebab apa? Seronok dan menyatakan syukur kita kepada Allah SWT. Kita bagi kelegaan kepada wilayah persekutuan untuk bercuti pada hari Jumaat. Kita bagi cuti serta-merta pada besok hari yang sering kali dibuat oleh semua negeri-negeri yang menang Piala Malaysia. Tapi di wilayah ini kita bagi tempoh sampai hari Jumaat. Setelah saya merujukkan kepada perkara ini kepada pihak kerajaan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya ucap terima kasih, dan KSN. Pengumuman cuti itu menimbulkan pelbagai reaksi, termasuk daripada ahli parlimen yang mempersoalkan kewajaran pemberiannya yang dibuat secara mengejut. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Syahidan mengumumkan pemberian bonus kepada semua pemain KL City FC di atas kejayaan merangkul gelaran juara Piala Malaysia. Kementerian Alam Sekitar dan Air menetapkan sasaran 500 km bagi projek Denai Kebangsaan tahun ini. Sasaran itu ditetapkan berdasarkan beberapa peruntukan yang diluluskan. Kita menerima sebenarnya banyak permohonan daripada ahli parlimen dan kawasan-kawasan tertentu yang mohon untuk diadakan Denai Kebangsaan, dan saya menyambut baik inisiatif yang respon daripada tuan-tuan sekalian, khususnya ahli yang berhormat. Dan mereka, tuan-tuan sekalian, ahli yang berhormat boleh mohon terus kepada saya melalui surat dan mencadangkan tapak, dan insya-Allah jawatankuasa akan menilai cadangan tersebut, kesesuaiannya dan sebagainya, dan pihak yang akan mengurus tentang Denai setelah kita siap. Yang paling penting bagaimana penglibatan JPS, agensi lain seperti PBT, masyarakat setempat dalam usaha untuk kita menjaga Denai. Untuk tahun 2022, hanya 5 juta diperuntukkan untuk projek berkenaan. Kementerian itu akan berusaha mencari dana tambahan daripada pihak lain, termasuk pihak swasta. Baik saudara, ini berita yang baru diterima dari lokasi tanah runtuh di Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands, dan mayat bangsa yang terperangkap telah ditemukan kira-kira 8 malam tadi. Mengesahkan perkara tersebut, Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid. Laporannya, kita bersama Muhammad Amir Muhammad Ruzi. Silakan. Rakan tugas yang berada di studio berita, baiklah ketika ini saya masih lagi berada di lokasi kejadian tanah runtuh di laluan FT 185 Jalan Simpang Pulai Blue Valley di Simpang Pulai di sini. Dan untuk maklumat semua, satu mangsa pertama yang tertimbus bersama kenderaan telah berjaya ditemui kira-kira jam 8 malam tadi, dan perkara tersebut disahkan oleh Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid. Beliau berkata identiti mangsa berjaya dikenal pasti dan mangsa telah pun disahkan
disebabkan meninggal dunia di tempat kejadian. Dan ketika ini operasi mengeluarkan mangsa masih diteruskan dan pasukan penyelamat mengalami sedikit kesukaran berikutan kenderaan tersebut tertimbus dengan tanah, dan beliau juga turut mengesahkan terdapat sebuah kenderaan pelbagai guna MPV turut ditemukan terbalik dalam kejadian itu. Katanya jumlah sebenar mangsa yang terperangkap dalam MPV berkenaan juga masih belum dapat dikenal pasti, dan ketika ini operasi masih lagi diteruskan sehingga semua mangsa berjaya ditemui sebelum kerja-kerja pembersihan dijalankan, dan operasi dilakukan oleh pasukan khas taktikal operasi menyelamat Malaysia Storm, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak dan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Dan ini yang dapat saya kongsikan kepada anda, dan ketika ini jika anda dapat saksikan mayat mangsa yang pertama sedang diturunkan oleh pasukan bomba dan penyelamat Malaysia Negeri Perak melalui jalan hutan yang digunakan oleh penduduk sekitar ketika petang tadi sewaktu kejadian tanah runtuh berlaku bagi pulang ke rumah masing-masing selepas daripada kerja. Dan maklumat yang saya terima ketika ini adalah mayat yang sedang turun ini merupakan mayat daripada kenderaan pelbagai guna MPV yang turut terperangkap dalam kejadian tanah runtuh pada hari ini. Kalau anda dapat saksikan juga sedikit kesukaran berlaku kerana mangsa dikeluarkan melalui jalan hutan. Dan saya kira itu yang dapat saya kongsikan kepada anda, dan untuk perkembangan semasa mengenai kejadian tanah runtuh di sini akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio berita. Baik, bertemu kembali. Isu kenaikan harga barang keperluan asas dibahaskan pada sesi kamar khas di Parlimen petang tadi. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nantalinggi, cadangan pemberian pinjaman kadar rendah atau soft loan kepada pengeluar barang keperluan asas antara yang sedang diusahakan pihak kerajaan dalam mengurangkan beban mereka sekaligus mengatasi masalah kenaikan harga barang. KPDN HCP bersama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Kementerian Kewangan telah pun mengadakan perbincangan untuk melaksanakan perkara itu. Ketika ini cadangan berkenaan sedang diperhalusi Kementerian Kewangan. Seperti mana soft loan tadi, memang seksi terlibat urus KPDN HCP beberapa minggu sudah. Sebenarnya lebih sebulan bersama Persatuan Peternak. Boleh tanya kepada Tan Sri Francis lah. Mereka juga memohon soft loan, ya. Jadi soft loan ini sekarang pernah kami bincang antara 3 kementerian, Menteri Kewangan, Menteri Mafi dan KPDN HP. 3 minggu lepas sudah, ya. Dan sekarang pulang kepada Kementerian Kewangan untuk memperhalusinya dan akan kita harap akan dilaksanakan. Dalam beberapa hari ini KPDN HP akan buat menggunakan akta tadi. Kita tegas. Kita kenakan gunakan akta itu untuk meletakkan harga maksima di peringkat borong. Harga maksima barulah kita buat di peringkat runcit, ya. Jelasnya, KPDN HCP juga tegas melaksanakan undang-undang mengikut akta sedia ada dalam mengawal harga barang. Bagaimanapun, berhati-hati menangani isu ini, KPDN HCP mengambil pendekatan prihatin kepada kedua-dua pihak, iaitu pengeluar atau peniaga kecil dan pastinya pengguna. Kementerian juga tidak tergesa-gesa dalam menangani isu berkenaan agar nasib kedua-dua pihak dapat dibela. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun terus melontarkan pandangan berkaitan pengurangan pengeluaran pertanian ketika tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebagai kemungkinan punca peningkatan harga ketika ini. Masa MCO dulu, saya terbaca banyak berita di mana produk-produk agrikultur terpaksa dimusnahkan kerana tak ada tawaran, kerana tak ada tak ada permintaan, ya.
Saya baca telur ayam dimusnahkan, sayur-sayur terpaksa dimusnahkan, malah ayam pun ada masalahnya macam tu. Masa tu tak ada permintaan dan teramat murah dan terpaksa dimusnahkan. Pada waktu itu, pengusaha-pengusaha ayam semua ni, dia terpaksa kurangkan production dan dia slow down lah dia punya supply feed dia, feedlot dia, baja yang dan kemudiannya. So pertanian ni produknya mempunyai gestation period yang agak panjang. Jadi apakah peningkatan harga sekarang ni adalah disebabkan penurunan production masa itu? Sebelum itu, beberapa ahli Parlimen Barisan Pembangkang menggesa isu kenaikan harga barang keperluan asas segera ditangani. We cannot work in silo. Perlu ada gabungan 3 atau 4 kementerian. Maka di sini Tan Sri Bertua saya mencadangkan supaya Yang Berhormat Menteri membawa isu ini dalam kabinet secara tuntas, secara dengan tegas supaya Kementerian KDP NHB saja tidak mampu. Dia perlu pada pandangan saya keterlibatan KDN, keterlibatan satu jabatan kementerian dalam JPM. Dulu ada Menteri Ekonomi, sekarang ada satu menteri di JPM yang menjaga ekonomi. Dia perlu pada MOA dan paling tidak pun ada 4 kementerian yang mesti bergabung. Kalau sayur rakyat, sawi pendek, sawi panjang ni naik harga, ini satu benda yang sangat maknanya membebankan rakyat. Jadi sebab itu saya sebut sekali lagi, tidak salah hanya terbeban kepada kementerian yang berhormat, tetapi saya nak sebutnya ialah kerajaan. Suatu yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan untuk memastikan supaya keadaan ini akan dapat diatasi segera. Bermaksud kita kena menjangkakan kita akan berdepan dengan kenaikan harga ini kalau satu tak dilakukan dalam tempoh lagi setengah tahun. Saya mencadangkan supaya kementerian mengangkat cadangan untuk kerajaan menimbangkan soft loan. Soft loan. Ya. Tapi sasarannya bukan pemain besar, Yang Berhormat Menteri. Pengeluar kecil ini, pengeluar kecil, small farmers yang mengeluarkan ayam ni, dia mewakili 30 hingga 40% pasaran bekalan. Bagi meningkatkan usaha pembangunan sosioekonomi penduduk luar bandar, khususnya golongan orang asli, kerajaan dicadang menyediakan sebuah pusat giat mara khusus buat mereka. Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria membahaskan perkara tersebut. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan sekiranya dapat dilaksanakan pembinaan sebuah giat mara khusus kepada masyarakat orang asli bagi meningkatkan sosioekonomi masyarakat orang asli yang ada di dalam negara kita. Dan saya yakin dan percaya sekiranya perkara ini dapat dilaksanakan, sudah tentu ianya akan memberi manfaat kepada masyarakat khususnya orang asli. Dalam pada itu, beliau turut memohon agar kerajaan mempertimbangkan pembangunan projek perumahan generasi kedua Felkra. Manakala pembangunan usahawan desa diharap ditingkatkan selain mencari kaedah bagi memberi pendapatan alternatif buat mereka. Ia boleh disasar bagi merapatkan jurang pendapatan penduduk luar bandar dan bandar. Datuk Muhammad Nizar turut memuji keprihatinan kerajaan menyalurkan RM140 juta bagi peruntukan bantuan makanan tambahan kemas. Ahli Parlimen Baram, Anyi Ngau pula membangkitkan isu bekalan elektrik dan air di kawasan luar bandar. Beliau berharap kerajaan meneruskan usaha pembangunan projek bekalan kedua-dua utiliti berkenaan dengan segera dan memfokuskan kawasan berpenduduk lebih ramai terlebih dahulu. Di setengah-setengah tempat di kawasan Baram sekarang ini, projek Sares telah pun dilaksanakan. Sama ada pihak kementerian akan menunaikan ataupun akan mengamalkan untuk 50-50% ini dulu. Saya mohon supaya 3 tempat
ataupun 3 kawasan yang melibatkan saya rasa dalam lingkungan 5,000 penduduk ini, iaitu satu kawasan pengelayan Marudi di seperti Rumah Sam, Rumah Michael, Rumah Gelingkong, Rumah George. Mereka ini perlu dibekalkan dengan air. Populasi rakyat Malaysia yang sudah lengkap 2 dos suntikan vaksin COVID-19 mencecah 77.8%, iaitu seramai 25.4 juta orang sehingga 30 November lalu. Bagi populasi dewasa yang sudah mendapat dos lengkap pula sebanyak 96.9%, iaitu 22.689 juta orang. Timbalan Menteri Kesihatan 2, Dato' Aaron Argo Dagang menyatakan populasi remaja yang lengkap dos vaksinasi adalah sebanyak 86.1%, iaitu 2.7 juta orang. Jadi dipahamkan juga semua negeri telah mencapai liputan pemberi vaksin melebihi 85%. Bagi populasi dewasa, kecuali negeri Kelantan dan Sabah yang mendapat 80.3% dan 75% kedua-duanya. Walau bagaimanapun, pusat pemberian vaksin masih terus dibuka untuk populasi yang masih belum mendapatkan vaksinasi mereka. Institut Penyelidikan Klinikal telah menjalankan kajian keberkesanan vaksin melibatkan 1.2 juta penerima. Hasil kajian mendapati pengambilan vaksin mampu mengurangkan risiko jangkitan dan kematian sebanyak 88% dan mengurangkan kemasukan ke ICU sebanyak 83%. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih. Sementara itu, kerajaan masih tidak mewajibkan pengambilan vaksin COVID-19 termasuk dos penggalak kepada rakyat Malaysia setakat ini. Namun, kerajaan sentiasa menyarankan orang ramai mengambil vaksin untuk melindungi diri bagi membendung jangkitan COVID-19. Sekarang ini, apabila dos varian concern baru Omicron ini telah pun timbul, itulah memberi kita akan lebih lagi bersungguh-sungguh untuk mereka lebih lagi yang dewasa untuk mendapat booster dose supaya mungkin boleh mendapat perlindungan daripada dos ketiga. Setakat ini, hanya 10.83% populasi rakyat Malaysia telah mengambil dos penggalak. Susulan isu kenaikan harga bekalan baja dan racun, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah mengemukakan cadangan kepada Kementerian Kewangan agar kerajaan menawarkan insentif tambahan kepada petani yang terjejas. Jelas menterinya, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, cadangan tersebut masih di peringkat penelitian dan perbincangan lanjut bersama Kementerian Kewangan. Ujarnya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga telah mengumumkan beberapa langkah intervensi. Dana sebanyak 200 juta ringgit sebagai pinjaman agro makanan bagi pada kadar faedah 0% dengan moratorium bayaran balik pinjaman selama 6 bulan yang akan disalurkan melalui tekun dan agrobank. Kedua, peruntukan tambahan sebanyak 62 juta ringgit melalui Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas bagi subsidi dan insentif padi di bawah bajet 2022, di mana bantuan subsidi racun makhluk perosak untuk pesawat dinaikkan daripada RM200 sehektar semusim kepada RM300. Seramai 276,621 petani terkesan yang merangkumi tanaman buah, sayur, tanaman ladang, kelapa, bunga-bungaan, herba dan rempah ratus dengan keluasan tanaman 405,509 hektar. Manakala 356,000 pesawah padi sawah dengan keluasan tanaman seluas 608,000 hektar turut terkesan. Petani mengalami peningkatan kos input pertanian sebanyak 20% bagi kategori sayur daun dan 17% masing-masing bagi kategori sayur buah dan buah-buahan akibat peningkatan harga baja dan racun.
Manakala pesawat padi mengalami peningkatan kos sebanyak 11.9% disebabkan peningkatan harga racun. Datuk Seri Dr. Ronald menjawab pertanyaan Wakil Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Petani digalak mengamalkan kaedah alternatif bagi mengurangkan penggunaan baja sintetik dan racun serta beralih kepada baja organik untuk tempoh jangka sederhana dan panjang. Untuk itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menjalankan aktiviti mendidik para petani terus meningkatkan penerimaan dan penggunaan kaedah alternatif ini. Harga racun serangga umpamanya dulu RM66, sekarang dijual pada harga RM197.50. Kenaikan 199%. Racun kulat naik 20.7%. Racun siput naik hampir 20%. Begitu juga baja sebetian. Yara Blue umpamanya naik 19.4%. Agro Bridge naik 19.1%. NPK Blue naik 14.5%. Memang benar kenaikan yang ketara dan real yang berlaku disebabkan oleh harga pasaran dunia yang di luar kawalan MAFI, Tuan Tan Sri Yang di-Pertua. Dan ini memberi kesan secara langsung kepada kos pengeluaran yang ditanggung oleh para petani di negara kita. Inisiatif itu termasuk mengaplikasikan teknologi efektif mikroorganism yang dapat mengurangkan penggunaan baja atau bahan kimia. Memorandum Persefahaman MOU di antara Kerajaan Malaysia dan Indonesia mengenai penggajian pembantu rumah asing telah tamat pada tahun 2016. Buat masa ini, kerajaan masih berunding dengan Kerajaan Indonesia bagi mencapai kesepakatan untuk memeterai perjanjian baru. Namun jelas Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim, walaupun agensi pekerjaan swasta tidak dibenarkan membuat pengrekrutan pembantu rumah dari Indonesia, kerajaan tidak menghalang mana-mana agensi pekerjaan swasta membuat pengrekrutan dari negara sumber yang lain. Kerajaan menerusi Jabatan Tenaga Kerja mengeluarkan lesen kepada agensi pekerjaan swasta yang ingin menjalankan aktiviti merekrut pembantu rumah asing untuk bekerja di Malaysia. Sehingga 30 September 2021 terdapat sebanyak 773 agensi pekerjaan swasta yang aktif di bawah kategori B dan C. Berdasarkan data Jabatan Immigration Malaysia ataupun JIM, sehingga 31 Oktober 2021, terdapat seramai 88,752 orang pembantu rumah asing sedang bekerja di negara ini. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Seputih Teresa Kok Suh Sim. Baik, sekian laporan sidang Parlimen. Keluarga Malaysia terus amalkan kawalan Kendiri dan patuhi SOP yang sahih di berita RTM. Saya Kamal Firman Shah Kamaluddin, dengan itu Assalamualaikum dan selamat malam.